Orang Melayu dahulu dikenali sebagai pelayar hebat yang menguasai lautan. Mereka mampu berlayar jauh dengan hanya membaca bintang dan arah angin tanpa merujuk kepada peta. Malah mereka mampu membina kapal-kapal besar dengan meneroka dunia baru dan mencipta nama dalam sejarah dunia. Begitulah hebatnya nenek moyang kita. Terdapat beberapa manuskrip ditemukan di Museum Spanyol mendedahkan lukisan teknikal atau blueprint jenis-jenis perahu yang digunakan di alam Melayu. Manuskrip tersebut dilukis berpandukan dari ratusan sumber catatan dan lukisan penjajah Eropah seawal abad ke-15 lagi. Ia dilukis oleh Rafael Monleon sekitar tahun 1870, seorang pelukis dan pakar sejarah maritim ketika bertugas di Museum Madrid. Penjajah Eropah menyebut parao atau panco atau istilah bagi perahu dan pancur, iaitu merupakan jenis pengangkutan laut yang digunakan oleh orang Melayu. Jenisnya berbeza-beza, sama ada kecil seperti kelok, biduk, hinggalah sebesar-besar daripada jenis jong atau gali. Alfonso de Albuquerque pernah menggelar jong Melayu sebagai penggegar dunia. Ketika mula menghampiri perairan Selat Melaka, Alfonso berasa terkejut apabila melihat saiz jong Melayu yang jauh lebih besar berbanding saiz kapalnya, Flor de la Mar. Antara jong yang terkenal di alam Melayu pada ketika itu adalah milik Laksmana Hang Tuah yang bernama Mendam Berahi. Ia berukuran 180 kaki panjang, 40 kaki tinggi dan mempunyai 3 dek. Apa yang menariknya, manuskrip lukisan Rafael tersebut bukan sahaja menyebut parao dan panco, tetapi ada menyebut perkataan Pirato Malayo yang merujuk kepada Malay Pirate atau Lanun Melayu. Pendedahan ini sangat mengejutkan sehingga menarik minat ramai pakar-pakar sejarah mengkaji asal-usul istilah Lanun. Istilah Lanun sebenarnya adalah helah busuk penjajah memburuk-burukkan orang Melayu dalam usaha mereka untuk menghalalkan niat menjajah dunia melalui misi 3G, Gold, Glory and Gospel di alam Melayu. Mereka memperbesarkan kejadian serangan dan rompakan di laut ke atas kapal-kapal mereka sebagai kegiatan melanun. Walhal istilah bajak laut lebih tepat jika kita telusuri pensejarahan maritim. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, pemerintah telah mengadakan pakatan dengan para bajak laut untuk berkhidmat dengan Kerajaan Melaka demi mengawal keselamatan laluan perdagangan Selat Melaka. Selain itu, bajak laut berperanan sebagai kaki pukul dan pengacau jika terdapat kapal dagang yang enggan singgah atau membayar cukai kepada Melaka. Mereka juga ditugaskan menjadi perisik dan barisan tempur paling hadapan untuk menyerang kapal-kapal yang dianggap musuh dan penjajah. Antara suku bajak laut yang masyhur di alam Melayu adalah suku Iranun atau Irlanun.
Suku Iranon berpengkalan di pulau-pulau di utara Borneo dan selatan Filipina merupakan pelaut dan pelayar yang cekap. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai King of Seas atau Raja di Laut. Berdasarkan catatan pelayar pada kurun ke-18, Owen Wratton menggelar suku Iranon sebagai The Vikings of Eastern Seas atau Viking Timur Laut yang digeruni oleh para pelayar dari Eropah. Suku Iranon telah membudayakan kerja membajak laut sehingga pelayar Eropah mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian, mereka mempopularkan istilah lanon. Lama-kelamaan, perkataan Iranon berubah menjadi lanon. Lalu, istilah bajak laut mula tenggelam. Terdapat 5 lukisan blueprint jenis perahu yang disimpan di Museum Spanyol, iaitu Parao Merchante, Parao Carolino, Bancas Filipina, Parao Pirato, dan Pancho Pirato Malayo. Parao Merchante atau perahu pedagang bersaiz 50 kaki panjang. Ia mempunyai 2 tiang layar serta ruang yang besar untuk simpanan barang dagangan. Selain itu, perahu jenis ini dilengkapi dengan 3 buah meriam kecil jenis rentaka. Perahu jenis Carolino adalah salah satu jenis perahu yang efektif untuk tujuan menangkap ikan di laut dalam. Binaannya berukuran 35 kaki panjang. Ia mempunyai sebatang tiang layar dan mempunyai 2 sayap dasar tambahan untuk memudahkan pelaut menaikkan hasil ikan. Sayap tersebut juga dapat menstabilkan kemudi dan melancarkan pelayaran menangkap ikan di tengah laut. Bancas Filipina atau perahu duduk digunakan untuk pelayaran jarak jauh. Ia dilengkapi dengan 2 tiang layar yang besar di samping 12 sayap keting yang mampu meluncur laju ketika berlayar membelah ombak. Nama Filipina berasal dari jenis perahu yang digunakan di Kepulauan Melayu di selatan Filipina. Parao Pirato atau perahu lanon merujuk kepada perahu yang digunakan oleh bajak laut. Perahu ini juga dikenali sebagai perahu jenis lanong yang digunakan oleh suku Iranon. Ia dilengkapi dengan sebiji meriam lela dan 2 buah rentaka di samping 2 tombak besar di hadapan kapal untuk menggempur kapal musuh. Ia berukuran 50 kaki panjang yang mempunyai 2 tiang layar besar dan 1 tiang layar kecil. Perahu ini boleh memuatkan 20 anak kapal dengan 8 dayung besar di kiri dan kanan kapal. Lukisan terakhir sangat unik kerana terdapat nama Malayo atau Melayu. Pancho Pirato Malayo atau Pancur Lanun Melayu mempunyai ukuran yang sangat besar, iaitu mencecah 70 kaki panjang. Lebih 30 anak kapal boleh berlayar dalam satu-satu masa. Ia dilengkapi dengan sebatang tiang layar yang besar dengan hanya 1 meriam lela di bahagian hadapan. Reka bentuk perahu ini sangat ringkas kerana ia digunakan untuk tujuan dalam ekspedisi serangan hendap atau pertempuran. Realitinya, istilah lanon adalah manipulasi sejarah yang diulang-ulang oleh penjajah yang membentuk kepercayaan khalayak sehingga kini. Terdapat banyak perbezaan dan motif pelanonan yang berlaku sekitar abad ke-15 hingga ke-19 yang disembunyikan oleh penjajah. Bangsat Portugis, Belanda dan Inggeris menggelar orang Melayu itu lanon kerana kapal-kapal mereka diserang. Tetapi pada masa yang sama, mereka menceroboh perairan kita untuk menjajah.
Adakah kita hanya menyambut dengan kompang dan bunga mangga? Wallahu a'lam bissawab.